nak jadi cerita waktu tu ada seorang kita boleh panggil wanita lah wanita ni memang tengok memang cantik lah. Cantik sungguh. Kan iras macam sekarang ni cantik siapa yang tengah famous sikit sekarang ni? Mira Filzah ke yang dah baru kahwin baru ni, Nilofa ke, macam tu lah lebih kurang. Cantik sungguh lah, nampak datang. Lepas tu cakap saya nak jumpa dengan Dr. Syamil. So dia pun bagi jumpa. So bila jumpa tu dia kata, doktor, saya nak pergi umrah. Dr. Syamil kata nak pergi umrah, pergilah jumpa dengan ejen-ejen umrah dan haji yang berdekatan. Janganlah jumpa saya kan, saya doktor. Dia kata macam ni doktor, saya nak doktor sahkan jantina saya sebagai perempuan. Yang kita dok bayang Mira Filzah ni Lofa sebab tu rupanya jantan, ada halkum. Sudah. Kan? Nak minta sahkan jantina dan dia bagi satu cek, saya tak nak sebut nilai dia berapa. Dia kata doktor, sign je, sahkan. Kalau orang yang ada Quran dalam jiwa, dalam dada dia, dia agak-agak dia sign tak benda tu, dapat duit tu. Kalau orang yang ada Quran dalam jiwa, dalam dada dia, dia akan sedar. Kalau aku sign benda ni, aku meredai satu perbuatan laknat yang disebut sebanyak 9 kali dalam Al-Quran, yang mana Allah melaknat golongan LGBT ini. Lagi banyak daripada ayat pengharaman arak, lagi banyak daripada ayat pengharaman judi, ayat tentang LGBT. Sebab tu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kata, la'anallahu man amila amala qaumil lut. Allah melaknat golongan yang beramal dengan amalan kaum Lut ini, yang buat aktiviti songsang sebegini, LGBT dan sebagainya. Sebab tu hari ini kita bimbang. Kita boleh tengok macam mana tahun 90-an dulu, rata-rata pesakit HIV sebenarnya merupakan orang yang terkena daripada suntikan dadah dan sebagainya kan. Waktu tu banyak isu drugs kan, bertukar jarum dan sebagainya. Masuk 2010, 2020 ni kita boleh tengok naik peratus majority. Hari ni pesakit HIV datang daripada golongan gay. Tak pernah, maknanya dulu tak ada benda ni kat Malaysia. Dulu kosong, 0%. Tahun 90-an dulu. Nampak tak bahayanya LGBT ni bila dah mula meresap ke dalam masyarakat kita. Dia tahu mungkin aku luluskan seorang je ni, tapi dia tak tahu di belakang tu kan ada persatuan di belakang dia. Dia akan kata, nyah, Dr. Syamil ni bagus nyah, TikTok, bagi je duit dia sign. Tersebar maksiat macam tu saja. So kita tahu kemukaan Allah sebut berulang-ulang kali dalam Quran. Kita tahu ke tak tahu benda tu disebut? Itu satu isu. Sebab tu kita nak hari ini kita merujuk Al-Quran ini dalam setiap perkara dalam hidup kita. Sampai satu tahap tu saya nak cerita kat sini, kalau boleh kita nak buat apa-apa keputusan dalam hidup kita, kita rujuk Al-Quran dulu. Kalau saya boleh bagi contoh macam anak Umi yang keempat, Farhan. Dia ni dia ambil bidang sains sosial yang ada ekonomi, akaun dan sebagainya tu waktu sekolah. Cerita dia waktu dia zaman kami dulu PMR lah, zaman kita dulu kan. Sekarang ni dah ada PT3. Result PT3 dia ni bagus. Jadi di sekolah kami, ni cerita sekolah kami lah kan. Mentality dia kalau result PT3 bagus, ambil sains tulen, ambil fizik, kimia, biologi. Tapi Farhan ni result dia bagus, tapi dia pergi ambil sains sosial, ekonomi, akaun, perdagangan, benda-benda tu lah kan. So cikgu dia tanya dia, kenapa ambil bidang ni? Dia kata apa cikgu? Ilmu perakaunan ni Allah sebut dalam Quran. Perasan tak kita? Ilmu perakaunan ni Allah sebut dalam Quran. Kalau kita buka surah Al-Baqarah tu, kita akan nampak ada satu ayat penuh satu muka. Allah sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Allah sebut, wahai orang-orang beriman, sekiranya kamu melakukan satu hutang piutang pada satu tempoh masa, maka tulislah. Itulah ilmu asas dalam perakaunan. Ilmu ni Allah sebut 1400 tahun yang lalu, nak minta kita orang Islam kuasai ilmu ni. Hari ni siapa yang kuasai ilmu ni? Dia kata, kenapa kita tak letakkan golongan bijak pandai kita dalam ilmu ni?
Benda ni Allah sebut dalam Quran. Nak minta kita orang Islam kuasai ilmu ni. Minta maaf terjatuh kertas. Nak minta kita kuasai ilmu ni. Jadi kita letak anak-anak kita, dan ada ratusan lagi ilmu yang wujud dalam Quran ni yang sebenarnya hakikatnya malangnya hari ni kadang-kadang mungkin kita tak sedar, tak aware ataupun tak tahu. Jadi hari ni kita nak semua peringkat. Kita nak ahli parlimen kita. Kita nak pegawai polis kita. Kita punya penjawat awam kita, ustaz-ustaz kita, semuanya insya-Allah ada Quran dalam dada kita. Sebab akhirnya kita nak Allah merahmati bumi Malaysia ini dengan suburnya jiwa Al-Quran dalam kalangan anak bangsa kita, insya-Allah. Sebab tu hari ini inilah kami nak kongsi. Kita yakin kita kat sini insya-Allah boleh melahirkan golongan professional hufaz. Minta maaf saya banyak pula celotehnya. Kan orang pun dah mula menyampah tengok muka saya depan ni. Datang looking forward nak dengar Umi sebenarnya. Tiba-tiba Mamat ni pula yang bercakap lebih kan. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkanlah. Saya jemput untuk memperkenalkan diri kepada yang saya cukup hormatilah, ibu saya Umi Profas. The one and only, insya-Allah. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, pertama sekali Umi ucap terima kasihlah kepada pihak ILIM kan menjemput Umi. Sebenarnya merasa inilah dengan rendah hatilah Umi nak bersama-sama pada hari ini berkongsi pengalaman Umi mendidik 5 permata anugerah Allah SWT ini, yang mana sebenarnya Umi bersedia keluar kepada masyarakat untuk berkongsi kepada semua orang, kerana dengan satu impian yang Umi nak share bahawa benda ni suatu yang sangat-sangat possible untuk dicapai oleh ramai kalangan ibu bapa. Sebab tu Umi bersama-sama dengan anak-anak kita pergi kan round satu Malaysia, Sabah, Sarawak semua. Sebab perkara agenda pembinaan keluarga profesional Al-Hafiz ni adalah suatu yang boleh dicapai oleh semua orang. Jadi hari ini Umi nak start dengan memperkenalkan diri Umi sendiri, insya-Allah kan. Umi Siti Nazrah binti Syekh Omar, berasal daripada Batu Pahat, Johor. Jadi Umi anak keempat daripada 9 adik-beradik. Jadi zaman-zaman dahulu, zaman-zaman 70-an, 80-an kan, di mana pada ketika itu memang 60-an, 70-an, masyarakat Malaysia beragama Islam tetapi bercampur aduk dari segi kefahaman Islam. Itulah Umi dibesarkan dalam keadaan macam tu. Keluarga Umi alhamdulillah keluarga yang baik-baik. Alhamdulillah. Kami solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kan? Baca Yasin di malam Jumaat. Kami mengamalkan ratib Al-Hadad bersama-sama satu keluarga. Dan di kalangan keluarga dan sahabat handai, jiran-jiran, memang kami keluarga yang baik-baik. Alhamdulillah. Tetapi di masa yang sama, kami free hair, kan? Tidak tutup aurat dengan sempurna, pergi wayang dengan saudara-saudara lelaki, bertepuk bertampar, tak jaga aurat sangatlah, lebih kepada macam tu. Tapi pada ketika itu ini adalah normal, kan? Memang semua orang buat macam tu, tak dianggap janggal, kan? Sebab itu Islam yang kita fahami pada ketika itu. Jadi Umi membesar dengan suatu suasana yang Islamik, keluarga baik-baik, tetapi confused, kan? Tidak betul-betul 100% Islam. Jadi itulah yang menyebabkan kan kami dicop sebagai keluarga baik, tetapi bukan kata bukan keluarga alim ulama lah, kan? Keluarga baik biasa saja. Mengaji Quran pun macam simple-simple je, kan, dengan tajwid dia sebagainya. Tapi memang kami ada belajar, ada guru yang datang mengajar di rumah dan sebagainya. Cumanya Umi nak kata penerimaan kebangkitan Islam pada ketika itu terpercik ke keluarga Umi, kan? Kakak Umi, seorang kakak Umi yang belajar di Universiti Teknologi Malaysia di Jalan Semarak, setiap kali dia balik ke rumah dia akan bawa, kan,
tazkirah-tazkirah yang didengar di universiti, kan, ayat Quran, hadis Nabi disampaikan pada keluarga. Jadi pendedahan begini telah menjentik hati sebahagian daripada keluarga Umi. Kan, kami 9 beradik campur mak ayah 11 orang, separuh nak berubah tapi separuh tak nak berubah. Especially my parents. Dua-dua kata kita dah baik kan, keluarga baik-baik. Kenapa perlu berubah? Kenapa perlu ekstrim? Kalau pakai tudung tu rasa ekstrim sangat. Jadi kita nak maintain kan, maintain sedia ada, kerana ini tidak macam tak menyalahi agama lah pada kefahaman kami macam tu. Tapi sebahagian lagi keluarga Umi nakkan perubahan. Especially my brothers kan, kalau kawan-kawan datang, disuruh Umi masuk dalam rumah. Masuk kan, tutup aurat kan macam tu. Jadi itulah pertama di mana hidayah daripada Allah SWT telah menjentik hati Umi, kata aku perlukan melakukan suatu perubahan dalam diri dan keluarga yang bakal aku bina kemudian. Padahal ketika itu baru belasan tahun kan Umi sekolah menengah macam tu kan. Tapi impian untuk memiliki keluarga soleh, keluarga anak-anak pencinta Al-Quran tu terbit pada ketika itu, dan Umi genggam erat kan hidayah yang Allah bagi. Sebab kalau Umi biarkan impian tu berlalu, Umi tidak akan tahu bila ia akan datang kemudian. Jadi Umi berusaha belajar bersungguh-sungguh kan di sekolah untuk keluar daripada kepompong hidup di kampung dan pergi belajar ke luar negara. Di masa yang sama, Umi adalah seorang wanita yang career minded lady kan. Umi inginkan kerjaya yang hebat di tempat kerja dan ingin independent kan, berjaya menaiki